Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salam wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamah ahlil kubur minal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah, tetamu-tetamu Allah di hari Jumaat yang mulia ini, di hari Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kerana 5 hari daripada sekarang kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bagi yang dah berpencen dapat meneruskan kehidupan untuk hadir ke rumah Allah. Bagi abang-abang yang kerja kilang, yang kerja pejabat, yang duduk di ofis dan sebagainya, kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Semoga keikhlasan di dalam kita mencari sedikit khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan keberkatan, pahala dan ganjaran yang besar, kerana bekerja adalah satu kefarduan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dalam Al-Quran Allah suruh kita malas, ya, tak ada dalam Al-Quran suruh kita itu ini dalam keadaan tidak boleh bekerja. Allah fardukan. Malah bagi seorang ayah, ya, yang berpeluh mencari rezeki di dalam bulan Ramadan yang mulia, di luar bulan Ramadan yang mulia, setiap putaran roda-roda kenderaan, kereta, motor, basikal dan sebagainya, ada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu tuan-tuan sukar hari ini bekerja, ya, tak macam orang dahulu SPM senang dapat kerja. Hari ini jazah pun gaji minima 1,500. Dulu SPM gaji kita mahal, ha? Bagi kami yang dah pencen ni, kami memang dah tak ada kerja, dapat gaji setiap bulan diberikan sebagai pencen. Mudah-mudahan teruslah pencen tu ada untuk kehidupan kami yang ada sisa baki di sisi Allah, yang kami nak gunakan untuk kehidupan terhadap khidmat yang pernah kami berikan ketika mana kami terma kontrak bekerja dengan kerajaan swasta dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bagi ahli-ahli perniagaan, ingat rezeki yang kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, keuntungan, perniagaan dan sebagainya, maka zakatkanlah
infakkanlah sedikit kepada para pekerja yang membantu membangunkan institusi syarikat-syarikat kita. Ni aku kempen ni, biar pekerja-pekerja kilang dapat bonus. Aku kempen 3-4 kilang lah, alhamdulillah semua dapat bonus. Balik boleh tukar sport rim, tak tukar start sport rim, tiba-tiba dapat bonus 4 aku tukar. Gaji 12,000, gaji 7,000, ada bonus untuk kita bawa balik. Tapi ingat, kita dalam keadaan ekonomi yang teruk, ada syarikat boleh bagi kita rezeki lagi, tidak memotong gaji dan sebagainya, maka kita syukurlah di atas apa yang kita miliki, apa yang kita ada pada hari ini, kerana kehidupan di hadapan kita wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat muqaddimah yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-16 daripada surah yang ke-32 di dalam turutan Al-Quran juzuk yang ke-21. Nama surahnya surah Sajadah. Pagi tadi tuan-tuan ada dengar sebab lepas Pak Imam baca sujud sejadah, maka bangun tu Pak Imam akan baca tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat ni sidang jemaah sekalian, hari ni pun khutbah pasal Lailatul Qadar, yang mana tuan-tuan kita kena kejar, ada 5 hari je lagi. 5 hari daripada sekarang tuan-tuan kejarlah. Walaupun orang kata malam tadi malam Lailatul Qadar, wallahu alam, kerana Nabi hanya membagi guideline, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali pun mengatakan kalau jatuh puasa hari Rabu, maka akan jatuh pada 29 hari bulan Lailatul Qadar. Ini adalah teori-teori, akan tetapi malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melihat tanda rugi, dia tengok kena pula minggu ni kan hujan, memang bukan tunduk lagi, terus sujud pokok-pokok, runtut sampai kecoh, MPSG, pokok tumbang. Ini bukan tanda malam Lailatul Qadar. Ini kerana Allah datangkan angin ribut dan sebagainya. Doalah tuan-tuan, supaya atap bumbung rumah kita tak tercabut dan sebagainya. Malam Lailatul Qadar ini bertepatan macam mana kita nak isi, ada pada ayat tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata ada 4 perkara dalam tuan-tuan nak mengisi akhir Ramadan ni. Surau, ada buat qiyamul lail, tuan-tuan, bila tuan-tuan boleh isi maghrib, kerana malam bermula daripada terbenamnya matahari sampai keluar besok, maknanya maghrib, isyak, tarawih, subuh. Tuan-tuan dah dapat dah malam Lailatul Qadar kalau tuan-tuan isi. Kalau tuan-tuan tak isi, tak dapat juga. Dia kena isi dengan 4 benda ni. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji. Bangun, angkat lambung punggung kamu daripada tempat tidur kamu yang enak itu. Bangun tuan-tuan, jangan nguyuh. Tak tahu ni orang Jawa nguyuh. Dia nguyuh, dia tidur balik, dia turun menang. Jangan, kita kena bangkit, bersihkan badan kita. Bersihkan badan kita, pakaikan pakaian yang indah, macam kita nak pergi ngurat dulu, macam kita nak pergi berkahwin dulu, siap mandi bunga, mandi itu, mandi ini. Kita pergi kedai gunting, sikat, rambut potong dan sebagainya. Ini kau tengok kedai gunting penuh, ini nak rambut raya, semua rambut raya. Rambut raya aku botak, senang cerita. Jadi kita bersiap, pada pagi tu kita siap, malam tu maghrib kita siap, kita datang rumah Allah. Untuk apa? Menghidupkan malam-malam yang ada, terutamanya di akhir bulan Ramadan, dipanggil 10 malam yang terakhir. Rugi sidang jemaah sekalian kalau kita tak mengisi program.
Tuan-tuan, kalau kita kata pada awal Ramadan, 1/3 Ramadan, kita tak ligan pada minggu yang kedua, puasa yang kedua, kita ligan puasa yang terakhir. Dia macam main bola juga, tuan-tuan. Cuba kita tengok, kalau main bola, tim tu ketinggalan. Malam tadi Chelsea kalahkan MU, menangis MU pagi tadi. Dia terawih, dia qiyamul bila Ustaz kalah lah malam ni. Kalah betul. Tapi diisi pengisian. Tuan tengok kalau orang main bola, terutama kelab-kelab negara-negara yang boleh turun last minute. Tuan tengok, dia akan ligan, dia akan kerah segala tenaga dia, terutama siapa penyokong Liverpool? Aku bukan Liverpool, aku Selangor Darul Ihsan. Faizal tak paling. Oh, bagus bro. Tapi kita pun ada kelab. Tuan tengok, dia pernah kalah. Dia ligan, semua mainkan peranan. Umat kena bangun, anak kena bangun, isteri kena bangun. Tuan tengok, dia ligan. Allah Barcelona bro. Kerana apa? Dia ada keinginan, dia ada usaha, dia ligan, dia menang. Bila dia win, dia akan dapat piala. Macam tu tak kita dalam Islam, saudara jemaah sekalian. Ambil, kita kerja. Syarikat tengah teruk, tuan-tuan. Syarikat tengah meredam hari ni. Kita tolong, tuan-tuan. Syarikat meredam, biar dia lantaknya badan muka. Lalu bila kilang tutup, kau nak kerja kat mana? Umur kita dah 40, 50, dah nak pencen sedap. Umur 50, EPF ada kat dalam EPF, ada banyak tu. Tapi dulu kita ingat TPF 100,000 boleh makan 100 tahun. Hari ini 100,000, besok lusa hilang. Jangan kita nilaikan rezeki macam tu. Jadi kita bangun, kita bersihkan badan kita, kita minta kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat 16 surah Sajadah ini, ialah apa? Bangun beribadat. Tuan-tuan, solat tahajud, tuan-tuan solat tasbih, tuan-tuan solat hajat, taubat dan macam-macam solat tuan-tuan boleh buat. Dalam solat pula tuan-tuan, sujud tu lama. Apa yang kita nak minta? Salah satunya dalam solat, doa. Doa tuan-tuan, banyak-banyak. Tuan-tuan, angkat tangan siapa yang tak pernah, tak berdosa. Pembohong. Hari-hari kita akui. Kalau tuan-tuan tutup lampu tuan-tuan pagi-pagi kat rumah, tuan-tuan duduk menung, tuan-tuan kira tangan aku pernah buat apa. Ni pernah pegang perempuan, ini pernah pegang botol arak, ini mungkin pernah pegang botol ganja, berat ni mulut, ini mungkin pernah layu, ini mungkin pernah tuding jari kat seorang yang namanya ibu. Ini ingat, tangan ni pernah tampar bapak kita kerana tak tunaikan hak-hak yang kita nak, tak dapat. Kita tampar orang tua tu, kita tuding, tujal kepala dia, tujal kepala bini banyak kali, tujal kepala anak lagi. Itu normal. Itulah kau bodoh, kau tak tahu, kau tengok abang kau pandai, tujal kepala dia. Ya Rasulullah, kan banyak. Ingat tuan-tuan, tangan kita pun dah banyak dosa ni. Mata kita, Allah Rabbi, tengok wanita yang bukan mahram, yang dia orang pula pergi keluar bazar Ramadan pakai pakaian seksi, tak tengok pula memang laluan. Tuan-tuan, Allah hilang pahala puasa aku. Sebab tu jangan pergi bazar lah. Jangan pergi pasar lama-lama, tuan dapat belah terus. Ini tak yang datang ya Rasulullah. Itu baru-baru ni aku pun terlibat juga. Kita nak bagi derma bubur lambuk, dibantai pakai baju kelawar. Ya Rasulullah, angkat tangan nampak ketiak. Ya aku heran, laki dia boleh bagi pergi bazar tu. Orang baju tu, baju tu untuk laki kau, bukan aku, bukan orang lain. Dia selalu bodoh je dengan kepala diikat, selalu tergelik-gelik kan. Aku ingat dah macam mamat yang tu. Ya Allah, tolong tuan-tuan, ini mata ni. Jadi ni tuan-tuan, kita dengar benda macam-macam. Tuan-tuan duduk sujud tu, ya Allah, ini dosa aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan gambarkan wajah mak. Doa ni tuan-tuan, jangan lupa sepanjang masa awaladun soleh yada'ullah, doakan mak bapak kamu.
Ini badan pernah menumpang ya Allah dalam perut dia. Ini badan yang pernah meminum susu ibu kami ya Allah. Inilah badan yang pernah diusahakan oleh seorang ayah berpeluh jerih mencari rezeki untuk kita. Tuan-tuan, doakan, pandang muka dia, pandang muka mak ayah kita ni, apatah lagi raya ni ya Allah, aku tak dapat nak salam tangan mak aku dah, aku tak dapat nak salam tangan ayah aku dah, ayah aku dekat kubur dah ya Allah. Ni kalau tuan-tuan ada berbalah dengan mak ayah ni, saya minta sekarang juga tuan-tuan dalam hati, tuan-tuan maafkan dosa mak ayah tuan-tuan. Kerana ingat, tuan-tuan cuba kaji berapa banyak mak ayah silap dengan kita dan berapa banyak kita silap dengan mak ayah kita. Banyak lagi kita silap dengan mak ayah kita. Ego pasal kita pandai, ego pasal kita kaya, ego pasal kita sombong sangat dengan apa yang kita miliki. Jangan tuan-tuan, walaupun mak bapak kita bodoh, ingat kebodohan kita, dia itulah menjadikan kita pandai pada hari ini. Tuan-tuan tengok, mak memang bodoh. Ya, mak gonjol, orang apalah. Apa hati kau panggil mak bapak kau gonjol? Goblok. Tahu, panggil bapak dia gonjol. Gonjol tu macam tak elok lah bang. Tak tolong lah. Ingat, macam mana pun bangsatnya mak ayah kita, ingat kita lahir ni diberi dengan penuh kasih sayang. Tak ada masa anak dicampak hingga keluar, macam ada anak-anak di rumah anak yatim tu dibuang dan sebagainya, anak-anak yang luar nikah dan sebagainya. Tuan-tuan, doakan mereka, minta dalam bentuk ranian, mak ampunkan, telefon ni Ramadan ni, minta doa. Lepas tu tuan-tuan, minta doa dengan kepelbagaian. Isteri kita, anak-anak kita tu pandang tuan-tuan, anak tengah masalah ni, anak asyik kerja berhenti, belajar asyik main handphone, lala nak dapat dekan pun tak dapat. Yang kat ni, itu yang malah bodoh belajar belum cerita lagi. Kenapa tak nak belajar? Saya nak jadi TikToker ayah, lagi kaya. Tuan-tuan, belajarlah nak jadi TikToker. Janganlah nak jadi TikToker sebab tu malah belajar. Kau pergi cari orang yang berjaya dengan TikToker, tak ramai bang. Kau buat konten bodoh, kau tengok banyak, rupanya itu boleh dapat duit banyak. Ya Rasulullah, ceramah aku pun tak banyak, buat cerita macam tu berkembang dan sebagainya, yang itu view banyak, rupanya kau bagi rap, kau bagi link, lagi banyak duit. Ya Rasulullah, konten-konten yang tak elok dan sebagainya. Jadi ingat, doakan anak-anak, doakan tuan-tuan. Ni nak balik raya ni, saya nak minta siapa-siapa yang kerja kilang, yang tuan memiliki majikan, yang kerajaan kau nak minta kat siapa? Kerajaan susah. Tapi kalau majikan tu ownership business ada sama dengan kamu, tolong minta maaf dengan mereka. Kamu gunakan cas telefon tanpa kebenaran, kamu mungkin mengulau, kita mungkin culas dalam pekerjaan, kita ada terambil hak-hak majikan yang bukan hak kita. Tuan-tuan, raya ni walaupun di China, walaupun di India, walaupun dia kafir, walaupun dia non-Muslim, tuan-tuan pergi minta maaf supaya dihalalkan rezeki-rezeki yang kita dapat daripada tempat kita bekerja. Tuan-tuan, buat ni doa. Apalagi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, kita nak akhir Ramadan ni mengaji, bacalah Al-Quran, zikir tuan-tuan. Kalau zikir perlahan, benda tu boring lah, saat zikir la ilaha illallah, lalu tidur, la ilaha illallah, tidur terus. Ni yang tidur kat masjid, aku ingatkan, kontrol lah serombong kau tu, dan macam-macam rupa dah. Itu la ilaha illallah. Lepas tu perut kau borai tu kabur lah sikit bro, dalam masjid, dalam surau, lambung kau je perut kau tu. Tahu lah Abang Roy, tolong abang, orang perempuan jangan suruh gini, dia cuba tidur nak datang lah, jangan dia etikaf. Pagi besok beg hilang, marah pengerusi surau, marah nazir masjid, tak adakan keselamatan yang baik. Siapa suruh bawa beg begini? Duit raya pun dalam tu hilang ruyuk. Duit raya saya hilang, Ustaz pergi masjid malam tadi, kau bawa apa?
kan, taruh kat rumah takut hilang juga, dekat sini pun hilang rupa dia. Ya Rasulullah, tolong beradab dalam surah ni. Jadi ingat, kita banyak zikir, banyak berdoa dan sebagainya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 16 surah Sajadah ini, apa dia? Nak mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak, tuan-tuan minta dengan Allah, aku nak pahala ya Allah, aku nak selamat dunia dan akhirat aku ya Allah, aku nak husnul khatimah ya Allah. Tuan-tuan, hari ini ada jiran kita susah, aku nak bantu dia ya Allah. Kita ingat hari ini sahabat kita makan rumput di bumi Gaza, hari ini mereka mengayak pasir dengan beras, nak diasingkan pasir dengan beras. Tak terlintas dalam akal fikiran kita yang beras hilang ni pun tak terfikir, tuan-tuan, kita nak mengayak beras dekat pasir untuk mendapatkan beras yang bertaburan demi sesuatu makanan yang kita nak makan. Allahu Rabbi, doakan mereka, tuan-tuan. Doa Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa wa fi Suria wa fi Iraq wa fi Yemen dan sebagainya. Tuan-tuan, doa minta wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tuan-tuan minta kita nak dapat reda dan keberkatan Ramadan ni. Kita nak di akhir Ramadan kita ada satu impact yang akan mengubah landscape kehidupan kita di hari yang mulia ini. Jadi tuan-tuan buat tentu. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan, kita ada rezeki. Yang pertama, wajib orang yang nak membayar zakat di atas apa yang Allah beri, ini wajib. Yang kedua, zakat fitrah. Tuan-tuan, tolong jangan tunggu waktu afdal pada malam hari raya itu nanti. Betul, itu waktu yang paling cantik, paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Tuan-tuan kena ingat, Amil ni pun ada anak bini bang. Ya, sebelum takbir hari raya Aidil Fitri itu, ingat, pengurusi jawatan kuasa surau tanya siapa-siapa yang belum bayar zakat. Kadang-kadang dia tak dengar, bila dah naik mimbar tu baru dia dengar, aku belum bayar zakat. Kau bayar kat sebelah kau tu siapa? Boleh dia buat pekak. Siapa? Pengurusi dah cakap dah. Pengurusi datang sambil takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis bro, raya ni ingat. Sebab Malaysia je lagu dia best. Tembalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita dengan lagu dah ingat kampung, dah ingat meriam, dah ingat bekas-bekas awet lama yang nak kita jumpa. Dah ingat mak ayah dah tentu. Dah ingat suasana kecil dulu berhari raya, Allah seronok dapat duit, sekarang asyik bagi duit dia. Jangan takut bro, dulu kecil kita dapat duit, lepas tu kita bagi duit, nanti kita macam kita ni dapat duit balik bro. Jangan takut, anak saudara bagi. Aku anak saudara aku dah bank in dah, alhamdulillah. Dia kata, dia cakap, dia panggil aku Pak Hitam, ayah suruh bagi semua bapak saudara sikit seorang, adalah sebelah tangan. Alhamdulillah. Jadilah nampak, anak saudara bagi kita, anak kita pula bagi bapak saudara kita. Kita dah dapat duit dah balik sekarang ni, jangan takut. Tapi kita keluar juga. Kena tak bagi. Apalah tu, lebay bahil bin cukup RM5 kan. Nak beli mercun pun tak lepas. Jadi ingat, kita ingat, tolong bila diperingatkan sebelum khatib naik di atas mimbar. Sebab itulah sembahyang raya disunatkan, dilewatkan, kerana untuk memberi ruang kepada orang membayar zakat fitrah. Wajib, jangan sunat muakkadah, jangan sunat, ini wajib. Kalau tak ada, bayar sekarang. Ustaz, ada RM7, ada RM14, ada RM21. Tuan-tuan jangan berkira. RM21 satu kepala, tuan-tuan. Duit kau banyak kan, sport room boleh beli RM1,000, RM2,000. Apa salah 5 orang kita cas RM21. Kemana tuan-tuan? Ini ibadat. Lebih sikit, apa salah dia? Kita kejap-kejap nasi Arab, kejap-kejap batu pahat lem sheng, boleh bayar sampai RM55 sebungkus tu. Aku tengok kan, kita beli. Kenapa RM21 kita berkira? Tolonglah tuan-tuan,
nak bayar RM7, aku rasa dah tak boleh sebab beras hilang, beras tempatan. Beras RM26, RM7 sekepala. Tapi hari ni beras RM40. Tuan-tuan, aku baru ni dapat beras tempatan dari Terengganu, bersyukur besar sebab aku dah lama macam mimpi semua apa nak semula sebab datang beras Terengganu RM26. Aku tengok sama kurang. Jadi tuan-tuan bayar RM14, selamat. Lebihkan sedikit tak ada jadi masalah kerana kita ni kepelbagaian, dah tak boleh nak target RM7. Tuan-tuan bayarlah lebih. Ni lepas Jumaat ni tumpu. Amil lepas salam dia akan terus duduk dekat kaunter. Don't worry, tuan-tuan jangan takut. Beraturlah. Bagi yang kerja kilang, tuan-tuan bagi minta lah izin dulu. Kalau tak ada kau boleh bayar malam kan. Ada 5 hari lagi. Jadi tolong bayar zakat fitrah kerana zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Dan yang terakhir dalam memberi rezeki ni, tuan-tuan tolong sumbang. Ada dua benda tuan-tuan. Satu wakaf, satu sedekah. Saya tahu Ramadan ni semua orang nak bagi sedekah. Orang akan sumbang dan sebagainya. Mudah, ringan tangan. Kerana kita tahu amalan bersedekah menyumbang pada bulan Ramadan ganjarannya terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu lepas raya ni saya tengoklah mahat-mahat nak dapat beras susah, nak dapat sumbangan susah sebab orang dah bagi bulan Ramadan ni. Jadi tuan-tuan sumbanglah. Tabung pun ada, tabung aku ada, tabung Ustaz Azmi ada, tabung surau ni tuan-tuan pun ada. Sumbang tuan-tuan. QR code ada, apa lagi kau nak teknologi. Semua ada dah. Maka kita beri infak kepada rezeki-rezeki yang kita perolehi ini supaya apa? Allah menjamin keberkatan kerana 4 benda ni kita buat di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita bangun, angkat tubuh badan kita, kita sedikitkan rehat, kita sedikitkan tidur kerana kita nak mengejar ibadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bangun tadi ibadat, kita buat ibadat-ibadat yang khusus, ibadat-ibadat yang tertentu, ibadat-ibadat yang sunat, wirid, zikir, munajat dan sebagainya. Maka kita lakukanlah. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak mendapat redha, kita nak mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kita nak menginfakkan, menyedekahkan rezeki-rezeki yang kita perolehi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jaminan daripada apa yang disuruh oleh Allah kepada kita akan dapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam sebelum kita nak azan untuk khutbah Jumaat pada tengah hari ini, saya nak nasihatkan tuan-tuan, bagi yang ada dekat kilang akan tutup selama seminggu. Bagi yang ada di pejabat juga akan tutup. Maka tuan-tuan, saya nak syarekan satu amalan. Bagi AJK, badan Islam, syarikat-syarikat yang ada, tuan-tuan buatlah satu program bacaan Yasin, doa selamat untuk pulang ke kampung. InsyaAllah tuan-tuan, kita doa, ya Allah, selamatkanlah pemanduan kami, selamatkanlah kenderaan kami. Apa pun kenderaan yang kita bawa, tuan-tuan jangan ambil kisah. Sebab kami balik ni bukan nak tontonkan kenderaan, kami nak tontonkan ukhuwah, kami nak rapatkan silaturrahim, kami nak berhubung antara saudara mara, sahabat handai dan sebagainya. Bukan kenderaan tuan-tuan. Jangan bang, kita sentiasa balik buruk, lalu laki dia nak lawan balik dekat isteri dia, awak tengok buruk kereta kita sampai ke kampung halaman, tengok kereta tersadai tu, Arab aja baru tersadai, mana elok. Dia boleh balas kat bini dia macam tu je. Jadi bini kata, elok lah bang kereta buruk tapi sampai kampung. Kereta baru tak sampai kampung. Ingat, hari ni sales after service kenderaan-kenderaan pun bermasalah. Jadi tuan-tuan, hati-hati, minta doa supaya kenderaan kita tiada bencana, tiada kemalangan.
Tuan-tuan tengok baru ni, tuan-tuan boleh tengok info-info viral terkini, ya, bagaimana kereta kena libah dengan trailer. Tuan-tuan boleh tengok macam mana motor dilanggar oleh trailer sampai mati. Tuan-tuan doa supaya apa? Tu pejabat kita, kilang kita, ya, dalam keadaan dijaga oleh Allah. Itu tempat kita cari rezeki. Jangan ada penyamun masuk, jangan ada bencana. Ingat, perisian komputer kita tutup elok-elok, ya, simpan data-data yang tertentu, simpan, ya, masuk dalam time drive tu, tuan-tuan simpan, supaya sekiranya berlaku sesuatu perkara, kita ada server yang akan savekan kita punya perisian tu, supaya tidak mendatangkan masalah dan sebagainya. Maka tuan-tuan doalah, mudah-mudahan kita pergi balik ni dalam keadaan gembira. Balik besok mungkin muka muram sikit pasal duit raya dah habis, ya, tapi kita ceria kerana balik kita dapat jumpa saudara mara, kawan-kawan, abang andai dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, bila mana tuan-tuan balik ni, tuan-tuan jumpa mak ayah, ya, pegang tangan mereka, peluk mereka, minta ampun dengan mereka. Tuan-tuan pergi kubur, jangan wakilkan orang, ya, ini kau wakilkan orang. Sebab itu aku tak pergi, bukan aku tak pergi kubur aku kata bid'ah, tak. Akan tetapi aku malas, sebab bila aku pakai jubah pergi kubur, maksud aku baca doa. Yalah, kubur tu bapak kau, bukan bapak aku. Kau lah baca doa. Lepas tu pergi kubur, sunat buka kasut. Jangan adik kau yang perempuan yang kasut tumit tinggi, dah lah tengah hujan, dah mendap, terbenam kasut. Orang kena kubur kata. Lepas tu janganlah ke tasuk kabang, kau pergi tibai, kau tu pengotor biar nanti orang nak pakai. Jangan tuan-tuan, kita sunatnya berdiri, doa berdiri, ya Allah ampun. Tak usah perlu ni, tak usah boleh tahlil. Sebab aku pernah kena bro, lupa aku ni, kau ustaz ke? Aku pula tanya ustaz, boleh tahlil tak kat kubur ni? Dia dah masuk dalam bukit, takkan aku nak ni, aku tengok biru bro. Ungu. Takkan biru dia tolak lagi. Dah ungu, bukan sekeping. Dia wakil. Lepas tu nak tahlil 100 kali, 33 tak nak. Macam dah banyak. Tolong tuan, doa sendiri. Dekat kubur mak, doa sendiri. Kau kenal mak kau, kau tahu mak kau, kau tahu bapak kau, kau tahu arwah saudara mara kau, atuk kau. Berdoa sendiri. Kerana kau lah yang makbul. Ada orang sampai tunggu. Tak pergi sekarang, raya sebenarnya sunat, ini tahlil dapat upah. Sampai tunggu kat kubur nak dapat upah tahlil. Ini raya kan, orang banyak bagi duit, kan? Kalau RM50, 33 kali, 500, 100 kali. Tengok customer, terus stop. Kerana new customer ya Rasulullah, tolong jangan ada watak-watak ini di hari lebaran ini. Kadang-kadang peluk mak kita yang masih hidup, mak yang sedang sakit. Ingat dulu kita balik banyak nyamuk, hari ni anak cucu kau balik, mak rumah atuk Wan tak ada wifi, kurang ajar betul. Muka wifi, muka apa, free kaki. Belilah line sendiri, kan tu ada kita punya tu kan. Maknanya tolong jangan kerana ini ada terganggu isu-isu kita nak mendapatkan reda dalam hari raya lebaran ini. Kita ada berbagai isu yang akan timbul dan sebagainya, ya. Jangan kau reging bini kau masak bagi nak gila kat dapur, ya. Apa bang, apa baju raya bosok tak pakai lagi bang, kejap-kejap nasi Arab, kejap-kejap nasi lemak, kejap-kejap bang. Itu yang dia balik rumah dia reging adik ipar dia pula. Apa dan bukan kau, aku pula terkangkang layan tetamu. Jangan bang, masak sama-sama, buat gotong royong sama-sama, insya-Allah Allah akan berkati. Sekadar itu kita temu dekat khutbah nanti dengan tajuknya tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Dan saya nak rayu tuan-tuan dalam Ramadan ni, tolonglah saya nakkan satu bed hospital kerana saya ada buat khusus hospitality, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, tabung ada kat belakang, saya ada buat khusus daycare center ataupun home nursing. InsyaAllah Allah berkati kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat lagi dengan ibadah Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.